Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk berkongsi sedikit tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia pemotoran, khususnya motosikal. Dalam video sebelum ni, aku ada share satu crash yang amat mengerikan yang melibatkan pelumba Moto2 negara, iaitu Hafiz Syarin. Lepas tu keluar bendera merah ataupun red flag sebelum perlumbaan serta-merta dihentikan. Korang perasan tak? Sebenarnya ada banyak lagi kala-kala lain bendera-bendera yang digunakan oleh marshal yang standby dekat tepi-tepi track tu yang sebenarnya ada maksud-maksud yang tersendiri. So untuk video kali ni aku nak share dengan korang secara ringkas apa maksud setiap bendera yang dikibarkan oleh marshal dalam sesebuah perlumbaan dalam kejohanan MotoGP. So tanpa buang masa, jom. Okay, sebelum aku start video ni, aku just nak ingatkan korang untuk tekan butang subscribe kalau korang belum subscribe lagi lah. Dan jangan lupa tekan loceng kat tepi tu. Kalau korang tak klik yang tu, kemungkinan besar korang akan miss video-video aku yang akan datang. Sebab apa? Sebab notification tak naik. So, tunggu apa lagi kan? Tekan sekarang. Terima kasih. Kembali kepada topik kita. Okey, secara amnya terdapat dua jenis bendera, iaitu bendera pemakluman ataupun informative flag. Yang kedua adalah bendera arahan ataupun instruction flag. Beza dia macam apa yang dekat nama dia tu lah. Satu untuk beri makluman ataupun amaran, satu lagi untuk beri arahan yang mana kalau diorang langgar, diorang mungkin akan dikenakan penalti. Okey, kita start dengan bendera pertama, iaitu checkered flag. Checkered flag ni aku rasa semua orang tahu maksud dia apa. Maksud dia kalau dalam perlumbaan tu, race dah habis. Cuma kalau dalam qualifying, maksud dia lain sikit. Maksud dia rider-rider tak boleh start satu lap baru. Tapi kalau dia dah memang dalam satu qualifying lap, dia boleh teruskan lah. Dia dibenarkan untuk habiskan lap tu. Okey, bendera kedua, bendera kuning ataupun yellow flag. Bendera ni akan dikibarkan oleh marshal sebaik saja berlakunya satu pelanggaran ataupun kemalangan antara rider ataupun seorang-seorang dia pun kira yellow flag jugalah. Yellow flag ni kalau korang perasan dia tak kira sama ada rider tu crash dekat luar track ke ataupun dia crash dan motor ada atas track ke, dia akan kibarkan bendera kuning juga sebagai tanda amaran. Sebaik saja bendera kuning ni keluar, rider-rider dah tak boleh motong. Dia tak dibenarkan untuk memotong. Penalti akan dikenakan kepada rider yang ingkar lah. Ya, bendera ni termasuk dalam kumpulan instruction flags ataupun arahan. Okey, bendera seterusnya adalah informative flag, iaitu green flag atau bendera hijau. Fungsi dia adalah untuk memaklumkan kepada rider-rider yang track selamat dan diorang boleh teruskan perlumbaan lah. Bendera hijau ni kalau dekat F1 dia lain sikit sebab dia dikibarkan selepas safety car keluar apa semua tu kan. Untuk MotoGP biasanya dia ada dekat exit pit lane dalam setiap training session dan pada permulaan sighting lap dan juga pada warm up lap. Bendera seterusnya adalah bendera yang paling serius, iaitu red flag ataupun bendera merah. Red flag ni akan dikibarkan bersama lampu merah yang membawa maksud perlumbaan dihentikan. Kalau masa tu qualifying ataupun practice session, dia sama je lah. Maksudnya sesi tu dah ditamatkan atas sebab-sebab tertentu. Biasanya sebab ada crash yang dahsyat lah, memang dahsyat. Macam GP Austria minggu lepas lah. Bila keluar je red flag ni, rider-rider semua diarahkan perlahan dan masuk ke pit box masing-masing secepat mungkin. Yang seterusnya adalah bendera putih dengan palang merah dan juga bendera jalur merah kuning. Dua kombinasi bendera ni adalah jenis informative flag yang simply nak bagi tahu dan nasihatkan rider yang selekor depan tu basah disebabkan hujan setempat dan sebagainya lah. Kalau ada minyak atas litar dalam MotoGP, biasanya dia tak guna flag-flag ni dah, dia guna red flag terus. Marshal akan turun untuk hilangkan minyak tu dulu, baru perlumbaan dimulakan semula. Okey, yang seterusnya adalah bendera putih ataupun white flag. Sekejap, ni bukan bendera yang suruh menyerah kalah tu tau. Bukan nak suruh rider-rider semua surrender. Bendera putih ni adalah satu bentuk isyarat yang mana rider-rider diarahkan untuk masuk pit box untuk tukar motor diorang dari satu motor yang set up untuk dry kepada motor yang di set up untuk hujan. Basically kalau keluar bendera putih tu, maksudnya dah hujan lah. Kenapa diorang tak tukar tayar saja? Diorang tukar sebiji motor. Sebab motor ni bukan macam kereta tau. Dia tak boleh tukar tayar je, kemudian boleh race dalam hujan. Ada beberapa parts pada jentera MotoGP ni, dia memang tak berfungsi kalau masa hujan. Contoh dia, carbon brakes. Carbon brakes ni sebab dia hanya berfungsi pada temperature yang sangat tinggi, yang mana kalau hujan tu mustahil lah. Mustahil untuk dapat temperature macam tu. Dan satu aspek lagi yang tak ramai orang tahu adalah kesan daripada air percikan daripada tayar depan tu yang kena pada radiator menyebabkan enjin sejuk secara membahaya. Yalah, ini enjin MotoGP kot, bukan enjin motor superbike kat jalan tu. So apa yang mekanik MotoGP ni buat, diorang just tampal thermal tape dekat radiator tu untuk solve problem tu. Sejuk pun salah, panas pun salah. Okey, seterusnya adalah bendera biru. Blue flag ni adalah satu bendera yang semua rider tak nak tengok. Kalau bendera biru ni keluar je, maksudnya ada rider yang nak potong kau sebab dia dah pusing satu lap lebih daripada kau. Apa jauh tu. Tapi benda ni ada. Cuma jarang lah. Kalau kat MotoGP jarang. Kalau kat F1 mungkin lebih kerap.
Okay, next bendera hitam ataupun black flag. Black flag ni dia akan dikibarkan bersama-sama dengan nombor rider yang terlibat. Basically nak bagi tahu rider tu yang dia dah disqualified dan dia mesti masuk pit box secepat mungkin. Sebenarnya ada banyak kesalahan yang membolehkan satu-satu rider tu dikenakan black flag. Contohnya pada 2013, Marquez pernah kena black flag sebab dia lambat masuk pit nak tukar tayar. Okey, yang last kali ni paling rare. Bendera hitam dengan bulat oranye dekat tengah-tengah. Dia sama macam black flag tadi. Bendera hitam jenis ni akan dikibarkan bersama-sama dengan nombor rider yang berkenaan. Ini adalah satu arahan kepada rider tu disebabkan jentera diorang tu ada masalah teknikal, sama ada diorang perasan atau tak perasan. Contoh dia macam ni. Katakan Marquez, dia low side. Kemudian dia save. Kemudian dia terus sambung perlumbaan dah. Tiba-tiba belly pan dia tercabut ataupun tergantung kat bawah tu kan. Benda ni membahayakan rider-rider lain dan obviously membahayakan dia jugalah. So Marquez akan dikenakan black flag dengan logo Repsol kat tengah. Bukan. Dengan bulatan oranye dekat tengah dan dia perlu balik ke pit box dengan serta-merta. Okeylah, panjang juga rupanya nak cerita pasal bendera je pun. Okeylah, itu saja untuk kali ni. Aku harap video ni bermanfaat untuk peminat-peminat MotoGP yang ada kat luar sana. Weekend ni sekali lagi kita akan ada race dekat Red Bull Ring. Dia just tukar nama je daripada Austrian GP kepada Styrian GP. Aku tengok kat Instagram nampak macam Afisharin tak dapat beraksi. Aku rasa tak apa lah kot. Rehat dulu bagi 100% baru beraksi balik, InsyaAllah. Okeylah, sampai sini je dulu. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.